Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, apa khabar semua? Kita akan meneruskan satu lagi majlis ilmu pada malam ini. InsyaAllah kita dapat sedikit lagi manfaat tambahan daripada topik yang agak menarik bagi saya, sebab walaupun saya pernah buat lebih pada setahun dahulu, tapi ada pembaharuan lagi. Seperti biasa, kalau saya repeat topik yang sama, berarti ada benda baru yang saya dah dapat, dan saya dapat idea dan juga excitement. Excitement ni maksudnya teruja nak cerita sangat-sangat, sama ada cerita tu benda yang bermanfaat ataupun memberi manfaat dari sudut kita kena lawan dia betul-betul, walaupun dia negatif ataupun benda yang tak berapa sedap kita dengar, ataupun lebih teruk, sebab keadaan bila dunia ni lebih moden. Sebelum PKP, sebelum COVID, dengan lepas COVID kan ada macam-macam benda yang berlaku yang memungkinkan kita kadang-kadang terlepas pandang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dah tahu saya baru sampai daripada Jakarta. Sebahagian besar daripada anda ikut saya pagi tadi di pusat bandar Jakarta Pusat tu, ada roundabout tu kan, ingat tak? Dan kita tengok dan sempat matahari naik pada pagi tadi. Alhamdulillah. Semoga anda mendapat sedikit feeling apa yang berlaku kat sana. Tapi saya tadi nak upload kat you all, tak sempat juga. Gambar yang saya rekod nanti besok ke ataupun malam sikit lagi ke, saya akan hantar kat you all satu gambar yang kat airport punya lah, panjang tadi kat airport Terminal 3 yang baru tu, besar. Ingat 3 ke 4 kali ganda lebih besar pada KLIA punya panjang tu. Oh, Masya Allah. Lain kali saya bagi nasihat, siapa yang nak pergi ataupun terutama sekali nak balik flight tu, make sure you sampai paling lambat pun 2-3 jam sebelum nak masuk ke pintu kapal terbang tu. Pasal apa? You never know what's going on there. Ramai orang nak pergi umrah, bukan apa. Dia punya grup tu, satu grup tu katakan 200 orang, 300 orang. Lepas tu ada katakan lagi yang kecil-kecil 5-60 orang tu. So dia punya grup tu lebih kurang 9 ke 10 grup sekali datang macam tu. So kita ni sebagai pelawat ataupun nak pergi pasal kerja pun kena join dia orang juga. So jam lah, pendek cerita. Apa pun Alhamdulillah, ramai orang dah boleh pergi umrah. Kita doakan mereka semua dalam keadaan sihat walafiat dan dapat umrah yang mabrur. Boleh? Alright, yang penting kita ni apa nak buat sekarang yang berada di tanah air, kita belajar, benda baru. Nombor 1, bahayanya dah pula buah dengan sayur pula. Dulu saya kata tentang gula lah, tentang susu, tentang daging kan, banyak sangat growth hormone, banyak antibiotik, banyak benda-benda yang menakutkan lah juga kalau kita tengok dari segi apa jadi kepada side effect kalau kita makan ayam banyak sangat ataupun tepung kan, ingat tak benda-benda yang processed food tu. Tapi malam ni kita nak cerita yang datang daripada tanah, cerita yang memang whole food, orang kata apa, plant based. Takkanlah benda tu tak elok kan, mestilah elok. Betul, kalau kita ambil daripada betul-betul whole food maksudnya tidak diganggu oleh sesiapa, tak diletakkan bahan-bahan yang beracun, betul tak, atau disembur, dan dia datang pada tanah, kan cantik daripada kan kita ni dijadikan pada tanah liat. Kalau dapat bahan-bahan yang berdekatan dengan tanah, bahan-bahan makanan minuman, lagi cun. Cuma malam ni saya nak cerita ada 4 perkara, atau bukan 4 ni, saya tambah lagi 3 jadi berapa, jadi 7. Ada kaitan dengan buah-buahan dan sayur-sayuran. Bererti bila kita duduk di pekan-pekan ataupun bandar-bandar moden yang kita sendiri tak tanam pokok tu dan tak ada tempat kita nak pergi local, orang panggil farm ataupun peladang-peladang yang berdekatan yang natural dan alami tu, macam mana kita nak dapat, tahu tak? Kalau saya baru balik pada Indonesia ni, kalau you duduk kat Bogor, duduk kat Bandung, duduk ni lah jauh-jauh kan, luar daripada kota yang besar-besar, saya nampak banyak tanaman-tanaman mereka tu. Cuma kalau mereka nak hantar makanan dia orang untuk dijadikan sebagai orang kata apa,
rezeki, cari makan. Jadi bermula daripada cili kecil pun sehinggakan buah tembikar besar-besar, mereka terpaksa juga meletakkan bahan-bahan yang saya nak cerita malam ni. Okey, boleh semua? Ready? Okey, kalau ready kita tekan share dulu, kod-kod orang lain boleh belajar sesuatu yang baru pada malam ni. Yang you pernah dengar ialah mau tak mau, kalau kita kat Malaysia ni selalu kita dengar, saya tak belajar sangat apa yang berlaku kat Kundasang, tapi saya ada kawan yang di Cameron Highland. Bahkan dalam grup kita pun ada Cameron Highland punya peladang besar. Dia dah mengaku pun memang kalau nak biarkan benda tu boleh sampai ke pasar, sampai ke customer, sampai ke meja makan kita, maksudnya boleh kita beli, mestilah bahan-bahan yang kena diletak atau dispray ataupun ditabur ataupun mesti diletak di akar-akar tempat pokok-pokok atau pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan ni. Okey, kita bermula dengan mau tak mau, kita dah dengar perkataan pestisida. Okey, so bila sampai kat rumah kita, bila lepas kita balik pasar, so nombor satu yang kita kena check ialah residu dia atau peninggalan dia, rembesan dia, lebih-lebihan dia. Kalaupun dia dah tak spray 2 minggu sebelum dia nak masuk Singapura, contoh, dia berhenti, dia tak bubuh pestisida ni semua, sebab dia mengharapkan bila sampai kat lab test kat sana lepas. Cukup-cukup je, ngam-ngam je buah atau sayur atau inilah bahan-bahan makanan tu, just enough time dia tak busuk dan dia tak lusuh, boleh dimakan lagi, dan result dia pun masih lulus. Cuma kalau you nak tahu, kalau yang kat luar tu mungkin boleh lagi, tapi yang masuk kat dalam akar tu yang kita nak cuba bincang pada malam ni. Macam mana kita nak buat, betul tak? Sebab dah masuk dalam akar, masuk kat batang dia, naik kat dia punya buah, kat daun-daun dia, dia punya lembaran tu, macam mana kita nak buat lagi? So ini memungkinkan kita orang kata apa, memberi sesuatu pemikiran yang agak lebih serius, sebab kita nak bagi kepada sampai ke anak cucu kita bila makan sekali pun. Nombor satu. So nombor dua ialah dia ada banyak logam berat di dalam pestisida ni. Saya nak bagi nama pun saya nak sebut buat berhabis-beras aja, maksudnya kita takkan ingat pun. DPA lah, bromide lah, chlorofluoride, Allahu Akbar, ada 67 yang dikenal pasti yang biasa dipakai. Saya ulang, 64. Saya tengok kat sini ada satu lagi kajian kata 67 yang common, yang kebiasaan nama-nama pestisida ni, yang pelik-pelik nama ni, estomiprid, esafate, apa nama, dikloran, tengok nama dia, ozamil, tak payah ingat, saya pun tak mau ingat, tetapi yang saya tahu ada lebih 60 jenis yang diguna pakai kebiasaan. Yang lain kita susah cerita, ada lebih kurang beribu, tak salah saya kalau tengok dari segi chemical tu. So 67 atau 64 bahan ni pun you nak buang macam mana ni, kalau kita nak campur tolak dengan buah, dengan sayur, dengan beans, dengan apa lagi, sama ada tembikai ke ataupun cili tadi kan. So kita nak make sure tak ada banyak logam berat yang masuk ke dalam badan kita, seperti arsenik, iron, mercury terutama sekali, lead lagi. Okay? So kita kena hati-hati, sebab nombor 3 pula yang selalu dimasukkan atau diguna pakai ialah bahan-bahan dia panggil pengawet. Buah ni bila dihantar daripada sekian ladang nak pergi hantar ke, katakan especially kalau kita import lah daripada Mexico ke, berapa jauh daripada Eropah ke, nak apple, grapes kan, banyak daripada Australia, nak ambil makanan-makanan daripada negara China, Thailand pun kita import. So mereka perlukan dalam 2-3 minggu pelayaran tu, kalau 2-3 minggu, kalau 2-3 bulan, kalau daripada bukit nak turun ke port, katakan daripada kapal nak pergi ke port yang sampai negara kita lagi, negara kita lagi nak lepas custom semua lagi, oh ya Allah ya Rabbi. So katakan sebulan lah, pendek cerita. So dia perlukan bahan yang menahan supaya dia tidak jadi rosak. Itu sebabnya you nampak apple atau grapes atau apa lagi,
Apa warna you nampak? Apa yang you nampak kat luar tu? Cepat. Kita cerita-cerita santai sikit. Tak mungkin you tak nampak apa-apa kan. You pergi pasar, you nampak dia kadang-kadang cerah ataupun bersinar-sinar. Kadang-kadang apple, pear semua tu nampak macam fresh. Padahal dah berapa bulan tu kat mana dia letak kan. Sebab dia ada orang panggil wax. Yang asalnya dia wax tu selalunya petrol punya base. Asas dia. Petrol bang, kakak. So lepas tu dia ada satu lagi macam anggur tu selalu dia pakai DPA. Tak kisah nama, asalkan dia berabuk, sekejap lagi nampak berkapur tu, confirm ada benda tu. So jadi tuan-tuan sekalian, saya belum tengok lagi kalau kita pergi kat pasar kecuali dia tulis organic. Kawasan organik tu selalunya dia tak berapa menarik. Sebab apa? Buah dia kadang-kadang cepat masak ataupun cepat nampak layu, betul tak? Kalau you tengok hari ni, kalau you pergi petang sikit, buah tu juga memang dia dah mula nampak sedih je, betul tak? Jadi saya pernah pergi kedai-kedai organik ni, dia kena betul-betul letak dalam peti ais ataupun dalam cold room. Itu saja cara-cara natural yang dia cuba pertahankan buah betik dia. Nampak pun tak sebesar yang sebelah kat luar sana yang bukan organik, betul tak betul? Kalau you tengok ubi ataupun you tengok ni lah carrot, semua sayur pun lain. Yang sana gemuk-gemuk, sini masih lagi slim-slim. Macam ayam kampung dengan ayam injek kan beza. Ya tuan-tuan sekalian, kita kena faham kenapa benda ni berbeza sangat-sangat. Sebab nombor 3 saya kata apa, dia letak pengawet ataupun dipanggil pelindung supaya tahan lama. Okay, so is preservative. Nombor 4, yang bahayanya dengan buah-buah ada sayur-sayuran atau bijirin-bijirin ni lah, adalah dipanggil ripening agent. Orang panggil apa? Pematang buah-buahan. Nak bagi dia matang cepat. Bila sampai je katakan di Petaling Jaya atau Kuala Lumpur, ataupun sampai kat tempat you lah, kat Sabah, Sarawak, mana-mana pun lah, Singapura pun, bila sampai kat Indonesia pun, bila sampai je kat pasar, ada cara yang untuk dia panaskan balik supaya dia masa tu lah masak. Padahal dah dekat beberapa bulan dia tahan, tapi sebab tu dia tak payah ikut musim. Itu satu lagi, kalau you nak tahu sama ada buah you selamat tak selamat, dia ada all the time. Kalau dia ada all the time, it's not safe. Why? Because mana boleh tak ada musim buah-buahan kan. Contoh, kalau musim manggis lah, musim mango lah, musim nenas lah. Tapi zaman sekarang all year around. Pasal apa? Dia tahu timing dia. You perasan tak kalau Chinese New Year, buah limau ni dia boleh masak exactly pada hari raya Cina 2 hari sebelum tu dia dah mula kuning. Masuk hari besok nak raya Cina, dia kuning, dia lain macam. Besok hari raya je bunyinya mercun, dia menyala dengan buah-buahnya sekali. Pasal apa? Dia tahu bila dia pakai carbide ataupun dipanggil calcium carbide tu, betul tak? Dia boleh panas. Okey. Padahal buah-buahan kalau dia ikut musim dia sendiri, kalau dia dikumpul sekali dalam satu guni atau satu bakul, contohnya mango kan, mango sama mango dia keluar dia punya ethylene tu, dia punya pemanasan natural yang boleh berkait paut dengan kawan sebelah, adik sepupu dia semua tu, masak sekali. You tahu tak, zaman dulu, masa kita muda-muda dulu, masa kita budak-budak dulu, betul tak? Dia nak masak, kalau katakan buah rambai tu kita tengok, okey, ataupun buah tembikai, ataupun buah apa lagi, langsat, dulu-dululah masa kita kecil-kecil, buah rambutan kan, dia sekali tu jenuh juga nak makan. Kalau ikut musim kan, kadang-kadang kita baling-baling je. Sebab apa? Tak boleh kontrol. Dia nak masak, dia ikut secara natural. Tapi sekarang tak. You boleh bagi lambat masak, dia boleh bagi apa, perlahan-perlahan nak masak, ataupun you nak cepat. Jadi chemical yang dipakai tu nama carbide tau, ataupun kalsium karbonat tu adalah merupakan racun juga. Okey. Jadi anda kena hati-hati. Walaupun ada kulit seperti pisang pun, dia peram juga dalam bentuk rendaman carbide tu. You pernah tengok tak masa dia nak hantar tu, dia rendam dulu bagi tahan lama. Bila nak sampai kat kedai, ada toke-toke dia tu, ada cara macam mana dia spray carbide dan sebagainya, panaskan. Okey.
So kita dah tahu benda ni. Yang saya janji nak masuk 3 lagi yang baru ialah pernah saya cerita dulu pun, tetapi ramai orang lupa. Yang biasa-biasa manusia menzalimi buah-buah ni, masa kita pergi kat pasar tu ataupun kat supermarket tu, kita punya tangan ni banyak pegang sangat kepada buah-buah ni, nak kononnya nak tengok masak ke belum, nak tengok lembik ke keras, betul tak? Kita orang kata telik dia betul-betul, sampai macam orang kata apa, tak pernah tengok buah punya style tu. Dah lah tekan dengan kuku pula tu, masuk macam-macam dalam kulit buah-buahan tu ataupun di permukaan buah-buah tu. Itu saja manusia dah bawa banyak bakteria yang bukan main dahsyat lagi. Masa tu dia dah pegang ikan kat sebelah sana, dia dah pegang sayur kat sebelah sini, ubi lagi. Lepas tu last kali dia beli buah-buahan. Buah-buahan tu kalau dia tinggal tak jadi beli, confirm dah ada 20 orang punya tangan atau jari atau kuku yang dah cucuk. Itu kalau you tak perasan, memang kita tak aware, tak sedar yang berlaku. Memang berlaku pun. Satu lagi, tambahan yang kedua ialah zaman sekarang orang dah betul confirm ada injection, orang kata apa, pewarna dan pemanis. La ilallah, dia sanggup buat ni. Dulu saya ingatkan 1-2 bahagian kat dunia mana-mana je yang orang tak nampak dia berani buat. Tapi sekarang macam dah part of parcel of the game. Kalau you tak buat, buah you tak manis, buah you tak cukup merah. Mana boleh. Ni saya cerita ni isi tau, dalaman macam tembikai tu. Dahsyat tak dahsyat. Dan last kali untuk malam ni, tambahan baru ialah buah pun dah ada konsep growth hormone. Tahu growth hormone tak? Kalau ayam kan saya kata, atau kambing ataupun lembu ataupun ni lah, orang yang bela-bela kinzir semua tu, dia banyak injek. Ada beberapa kali sebelum dia matang, sebelum dewasa, dia injek lagi besar lagi, tu lagi mahal dan boleh buat duit. Betul? Itu binatang, saya boleh faham. Tapi sekarang dah ada injection yang buah-buahan pun boleh dibesarkan daripada original size dia. Sebab tu you tengok sekarang dahsyat-dahsyat, betul tak? Buah mango dia tu dia besar kelapa pun boleh kan. Kadang-kadang you tengok avocado sekarang. Saya baru balik pada Indonesia ni, saya tahu tengok, betul ke avocado ni original ni macam ni. Rupanya ada dia punya teknologi yang dia dah tukar, sama ada dia inject ataupun dia hybrid kan. Tahu hybrid tak? Dia tut, dia campur. Selalu saya kata tak dibuat daripada original biji sama biji. Kalau tut tu pun masih original lagi. Dia buat pakai tisu ataupun orang panggil apa, tissue culture, daripada teknologi anak-anak yang moden ni dah pandai. Dia reka sehinggakan pokok atau buah tu jadi kadang-kadang yang tinggi tak boleh capai, sekarang dah boleh capai. Boleh tanam dalam pasu pun durian dah boleh dapat sekarang, contoh. Betul tak? Kadang-kadang you beli dah siap, dah ada buah pun. Mana datang semua tu? Tak perlu masa lagi dah. Dia ada special enhancer, semacam hormon, semacam enzim yang mempercepatkan proses yang dikejar-kejarkan pokok tu, sehingga kan kadang-kadang dah tak original lagi. Betul lah. Alright, so 3 perkara baru dimasuk. Adakah sama ada konsep GMO ni, konsep yang pokok yang bertukar wajah ni pun membahayakan kesihatan kita? Banyak lagi kajian yang perlu dilakukan, tapi yang confirm membahayakan tadilah kita cerita pesticide lah, pengawet lah, pewarna lah, pemanis yang artificial lah, itu semua confirm. Alright, menjahanamkan orang yang nak jaga badan melalui pemakanan buah dan sayur-sayuran. Sebab inilah orang kata sempadan terakhir untuk kita menjaga kesihatan kita. Dah lah gula tak boleh, susu pun dah haru biru, daging pun banyak ada proses, apa lagi kita nak buat? Tinggal buah-buahan sayur-sayuran ni, kalau kita boleh kontrol, kita kontrol. Baik, caranya. Cara untuk kita kontrol, saya bagi secepat mungkin. Anda dah pernah dengar penggunaan, ada orang tanya sebelum saya terlupa, dia orang pakai dish detergent. Tahu tak? Tempat basuh pinggan, mangkuk semua tu, bahan tu yang macam sabun tu sikit lah kan. Dia buat 1-2 titik je, air banyak. Boleh tak boleh? Jawapan saya, kalau dia organik, dia tulis kat situ, dan dia orang kata apa, food grade, boleh.
Dengan syarat sedikit saja, tetapi lepas you rendam tak payah lama. Deterjen ni tak payah lama, sebab tu dia panggil deterjen. Dia pecahkan terus wax kat apple tu, ataupun kat anggur, atau you punya buah-buah pear atau limau-limau yang kita selalu nak pakai kan dalam kesihatan. Limau antara yang terbest. Jadi you nak rendam tak payah lebih daripada 5-20 saat, cukup. Lepas tu you gosok-gosok sedikit, lepas tu you kena bilas balik dengan air pipe kita supaya jadi lebih bersih. Dan yelah, kalau deterjen, perkataan pun nama deterjen kan, kalau boleh kita nak buang lah deterjen tu pula, walaupun dia food grade. Dan kita boleh rendam balik sedikit lagi kalau you nak bagi lebih berkeyakinan, seperti kita pakai baking soda lah nombor 1, nombor 2 kita pakai garam, nombor 3 kita pakai apple cider vinegar ataupun cuka-cuka lain pun boleh. Saya ulang, baking soda, garam, apple cider vinegar, 3 ni kalau you boleh ingat pun dah cukup. Okay? Setengah orang dia nak campur 3 sekali pun no problem, ya. Sesedap rasa. Bila saya kata sesedap rasa tu maksudnya jangan terlalu banyak ataupun terlalu kedekut nak letak cider vinegar semua tu. Selalunya saya buat rasionya 1/5 atau 1/10 pun boleh. Tengok you beli kat mana. Kalau you beli tu tempat tu memang you rasa supermarket tu memang yang bukan original lah, banyak sangat dia punya pengawet dia tu kan. You bubuh bagi pekat sedikit, maksudnya 3 ataupun 2 sudu. Senang ingat macam ni lah supaya you tak lupa. 1 sudu makan bersama dengan 1 liter air. Itu sebagai asas supaya you tak pening kepala nak fikir. Lepas tu campur lagi 1 sudu dalam air yang sama, you tuang sedikit 1 sudu apple cider vinegar dan 1 sudu makan garam, cukup. Kalau you rasa dia cukup air tu, kalau tak cukup you tambah air, you tambah lagi bahan-bahan 3 ni, cukup. Kalau you tak ada ni, you ternampak ada lemon tu pun boleh jadi sebagai bahan untuk kita rendamkan. Ada lagi orang buat dengan sedikit kunyit pun boleh, sedikit je. Lepas tu kalau you tak ada juga tu, you cuma ada katakan tadi saya dah kata garam kan, ozon water. Tak ramai orang ada pun mesin ni. So kalau you nak ambil RX water, cuba minta yang ada ozonizer punya mesin sekali, 2 in 1. Air minum RX water dengan ozonizer. Tak ramai dah orang tahu tentang ozon ni, tapi it's one of the best. Saya ulang, one of the best untuk remove semua bahan-bahan beracun. In fact, it is the best. Cuma kena beli pula mesin tu kan. Okay. Last kali ialah kalau yang berkulit, senang cerita, buka ataupun kupas kulit tu. Tak payah kalau nak basuh sikit dulu baru nak kupas kulit. Okey, jangan kupas dulu baru basuh. Saya ulang, jangan kupas dulu baru basuh. Ramai orang sampai peringkat bila dah tengah lembab-lembab tu, you boleh gosok sikit dengan brush yang tak berapa kasar untuk lebih bersih. Kalau you nak makan dengan kulit, sebab saya selalu kata kulit tu ada banyak khasiat. So biar kulit tu tak dibuang, tetapi you kena banyak ataupun sekurang-kurangnya 2-3 kali cuci supaya you lega. Kecuali kalau you dah beli apa orang panggil dah organic, cukup. Dalaman tadi saya kata bila dah daripada akar, dia datang dah masuk ke dalam pisang tu ke, dah masuk ke dalam mango tu ke, you nak makan isi dia, memang you rasa ada lagi dalam tu, you tak boleh buat apa-apa kan, tak boleh cuci kan. You kena ambil seperti minuman harian kita, mesti ada sedikit madu. Kadang-kadang kalau you tak ada madu, you boleh ambil katakan VCO, virgin coconut oil, untuk kita detoxkan dalam badan kita yang kita duk makan hari-hari tu. Ataupun you ambil apa lagi dia panggil apple cider vinegar balik pun boleh, ACV tu. Ataupun you ambil R-Extra. Pernah dengar kan R-Extra? Fulvic acid yang saya kata titik 5 hingga 10 titis dalam air minuman you tu. You minum air R-Extra yang telah didilutekan tu, dia lagi best untuk detox. Orang panggil chelation, dia menghisap toksik-toksik yang dah terlepaskan dalam badan kita. Dan kalau you travel, you tak pasti sayur tu bersih tak bersih semua tu, ambil RX Lite sebagai makanan gantian. Dia panggil food replacement
superfood yang ada moringa, ada santan, ada coklat, dark coklat, dan ada 28 sayur-sayuran dan bijirin yang telah diproses secara saintifik. Yang tu memang tak ada racun lah, sebab dia orang buat melalui lab test semua tu kan. Dia dalam bentuk serbuk. You ambil satu, katakan lunch time, you tak apa pasti you makan sayur tu bersih tak bersih, you ambil RX Lite contoh, dan RX Extra dah. Lagi secara kampung, rajin-rajin dalam makanan kita ada garlic, bawang putih, makanan banyakkan garlic, dia juga natural, untuk buangkan racun dalam badan kita. Kunyit, lagi kalau boleh lengkuas dengan serai. Boleh ingat tak? Lengkuas dengan serai. Kalau you nak buat jus dia tu, nak buat dia punya macam ice blended ke apa, you masuk kurma nak bagi manis. Saya selalu galakkan you masukkan juga balik lemon pun bagus. Dan selalunya ada serai dan lada hitam. Saya ulang, serai dan lada hitam, dan sedikit pandan nak bagi wangi. Semua-semua ni adalah kuasa untuk detox. Lada hitam jangan lupa apa lagi yang bagus? Kunyit saya dah cerita kan, kunyit, apa lagi, halia, bawang putih. Ni semua very good untuk kita detox. Cukup dulu saudara sekalian, untuk saya sinaraikan buah-buahan tu terlalu banyak, tapi yang selalu menjadi masalah, yang banyak sangat di spray, di wax tu, apple lah, pear lah, cherry dengan strawberry selalunya. Banyak betul dia spray ni. Buah grape, anggur. Kalau tak ada spray yang berkapur tu, tak sampailah ke negara kita. Yang saya duk cerita celery yang saya gilakan sangat tu pun, saya pun kena hati-hati. InsyaAllah risau juga ni. Peach, bell pepper, cucumber, timun pun. Allahu Akbar. Ni saya duk ingat bayam selamat. Bayam pun dia spray gila-gila. Kangkung pun zaman sekarang. Tak gila kau? Kangkung pun dah jadi masalah ni. Jaga baik. Jangan-jangan saya midin dengan pucuk paku pun spray juga. Jaga baik-baik. Cuba you pergi check tengok. Okey. Lepas tu buah raspberries, potato kita kena hati-hati. Grapefruit, buah lemon pun. Lemon yang sepatutnya jadi penawar, dia pun jadi masalah. Orange, pear, gobies, cauliflower, memanglah. Brokoli, walaupun yang tu terbaik, tetapi kena hati-hati. Okey. Apricot, apa lagi, buah sengkuang. Alamak, sengkuang pun kena hati-hati. Tapi sengkuang ni bukan masalah apa. Masalah dalam sengkuang tu kena ada racun lain pula, racun buah-buahan dia tu, termasuklah jering. Buah-buah jering semua ni tak boleh ambil secara raw. Bukan pasal pesticide, tapi dia dalam dia tu ada yang tu natural, ada anti nutrient dia sendiri. Berkonsepkan racun buah ataupun ulam-ulaman yang kita kena hati-hati. Macamlah buah, saya cerita apa dulu, buah nutmeg kan, buah pala, buah apa lagi, kidney beans, semua tu kena hati-hati. Cukup dulu saudara sekalian, kita bertemu lagi sebab masa dah terlepas. Selalunya saya kontrol paling lambat 30 minit. Okey, kita jumpa lagi saudara sekalian, dengan mendoakan kepada sekalian semoga hidup anda sentiasa bahagia, akhirat anda syurga, sebab kita pandai let go and feel good. Jangan lupa hari ni dah on hari kedua untuk kita punya promosi Hari Merdeka. Alright, untuk anda dan family anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.